Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Ad'uallahu lakum an yarzuqakum bis-sihhah wal 'afiyah insyaallah. ولهذا اليوم سنناقش عن الموضوع مفهوم السيرة النبوية وأهميتها ومصادرها وميزاتها إن شاء الله. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang maksud ataupun definisi sirah nabawiyah, kepentingannya, sumber-sumbernya dan keistimewaannya. Ma hiya sirah nabawiyah? مفهوم السيرة النبوية مجموعة الأخبار التي تروى عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته، فهي تشمل نسبه وولادته ونشأته وبعثته وأخلاقه ومعجزاته وجهاده ومرضه ووفاته وكل جوانب حياته المختلفة. Sirah Nabawiyah merupakan sekumpulan khabar ataupun riwayat yang diriwayatkan berkenaan dengan kehidupan Nabi SAW sejak kelahiran baginda sehinggalah kepada kewafatan baginda. Dan sirah Nabi merangkumi nasab baginda, keputeraan baginda, kehidupan baginda, kerasulan baginda, akhlak-akhlak baginda, mukjizat-mukjizat, jihad, sakit yang baginda pernah hadapi dan juga kewafatan baginda, yang mana mencakupi pelbagai aspek kehidupan. أهمية السيرة النبوية. تعد السيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى للمسلمين في شؤون حياتهم جميعها، فهي تمثل الصورة العملية للإسلام بجميع أحكامه وتشريعاته. Sirah Nabi memberikan kita contoh, misal kepada umat Islam dalam segenap aspek kehidupan mereka. Dan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi gambaran praktikal ataupun amali kepada Islam, mencakupi hukum hakam dan juga segala perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Wa qad aujaballahu ta'ala alaina ittiba'a nabiyhi wa nahana an mukhalafatihi. Maka Allah telah memerintahkan ke atas kita untuk menuruti dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melarang kita daripada bertentangan dengan baginda. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وهذا يتطلب من المسلم أن يعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحيط بجميع تفاصيلها حتى يتمكن من تطبيق أوامر الله تعالى كما أراد سبحانه. Oleh sebab itu, kita dituntut sebagai Muslim untuk mempelajari dan mengetahui sirah Nabi SAW dan segenap aspek sirah itu perlu diketahui dengan terperinci sehingga kita mampu untuk mengamalkan segala perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kerana kehidupan baginda itu sendiri merupakan contoh, role model bagaimana Islam itu perlu diamalkan dengan sempurna. Wa yumkinuna an nujmila ahamiyata as-sirati fi ma ya'ti. Kita boleh merumuskan kepentingan sirah sebagaimana berikut. Awalan, fahmu syakhsiyati Rasulillah min khilali hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha lita'akkudi min annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun mujarrada abqariyyin samat bih abqariyatuhu baina qaumihi
walakinnahu qabla dhalik rasulun ayyadahu Allahu biwahyi min indih. Memahami syakhsiyah Rasulullah dari sudut kehidupan dan suasana baginda hidup ketika itu, memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa baginda bukanlah manusia pintar semata-mata, tetapi lebih daripada itu baginda merupakan rasul dan pesuruh Allah yang dikurniakan, yang diberikan Allah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, annaha tuqaddimu baina yaday al-insan suratan lil mathal al-a'la fi kulli sya'nin min syu'un al-hayat al-fadilah yatamassaku bihi wa yahdhu hadwahu faqad ja'ala Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam qudwatan lil insaniyah kulliha. Yang kedua, supaya manusia seluruhnya dapat meniru, mencontohi dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup dan dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik yang bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan baginda sebagai contoh kepada umat manusia. Thalithan, annaha tu'inu ala fahmi kitabillahi wa tazawwuqi ma'anihi wa maqasidihi. فكثير من آيات الله القرآن الكريم تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. Sirah Nabi ini memberikan kepada kita ataupun mengupas tentang kehidupan Nabi SAW yang mana dapat membantu manusia untuk memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran, kerana banyak ayat-ayat Al-Quran yang dihuraikan dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Tabi'an, masdarus thaqafah أنها تكون لدى دارسها أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق فهي صورة مجسدة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه. Keempat, agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak perbendaharaan ataupun pengetahuan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan itu bersangkutan dengan akidah, hukum hakam dalam Islam atau tata susilanya. Lebih jelas lagi, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam. Khamisan, tu'addu as-siratun nabawiyyatu namuzajan hayyan 'an at-turuq wa wasail at-tarbiyyah wa at-ta'lim yastafidu minha al-mu'allim wa ad-da'iyatu al-muslim. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'alliman najihan wa murabbiyan fadilan lam ya'lu juhda في تلمس جدى الطرق الصالحة في التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعواته. Sirah Nabi ini memberikan contoh hidup bagaimana jalan dan kaedah tarbiyah dan pengajaran yang mana daripadanya dapat diambil faedah oleh para guru dan para da'i Muslim. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan guru yang berjaya dan murabbi yang bagus. Dan baginda sentiasa berusaha tidak membuang masa dalam mencari jalan yang terbaik bagi pendidikan dan pengajaran
dalam konteks pada pelbagai peringkat dakwah baginda. Sadisan, min khilal sirati nata'arrafu ala jil sahabah al-farid alladhi kana sadan lil Quran wa kana tatbiq al-amaliyya lil hukmi Allahi amran wa nahya. Dan daripada sirah Nabi ini juga kita dapat mempelajari tentang generasi sahabat yang unggul, yang mana mereka ini beriman dan beriman sepenuhnya kepada Al-Quran dan mengamalkan secara amali, secara praktikal hukum hakam Allah itu sama ada bersifat perintah mahupun larangan. Ma hiya masadir sirati nabawiyah? Apakah sumber-sumber sirah Nabi ini? Al-awwal Al-Quranul Karim. Laisa Al-Quranul Karim kitaban tarikhiyan aradahu lil ahdafi wal ghayat wa taswiruhu lil masyaa'ir wal khawatir ma yajulu fi nufusi wa yurakkizu 'ala al-athari wan nata'ij. Sumber yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Dan kita perlu ingat yang Al-Quranul Karim ini bukanlah kitab sejarah, kerana tujuannya mempunyai matlamat dan objektif, yang mana Al-Quran ini memperihalkan tentang peristiwa ataupun kejadian yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah dan memfokuskan tentang perkara-perkara yang boleh diambil iktibar dan dipelajari oleh manusia. Berbeza dengan buku-buku sejarah. Kalau kita lihat buku-buku sejarah, lebih menekankan tentang tarikh, tentang fakta, tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat. Tetapi Al-Quran memperihalkan tentang pengajaran dan moral yang boleh dipelajari oleh umat Islam, umat manusia, dari kejadian yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. ثانيا كتب السنة النبوية الكتب التي كتبها أئمة الحديث المعروف بصدقهم وأمانتهم هدفها الأول الجانب التشريعي. Yang kedua ialah kitab-kitab sunnah ataupun kitab-kitab hadis yang mana ditulis oleh para imam hadis yang terkenal dengan kebenaran dan amanah mereka. Objektif utamanya ialah dari aspek pensyariatan. Sebab itu kalau kita lihat dalam buku-buku hadis, dalam kitab-kitab hadis, pembahagian bab itu lebih berdasarkan kepada hukum, lebih berdasarkan kepada fiqh, lebih berdasarkan kepada hukum hakam Islam. Ada yang bab yang dinamakan sempena dengan peristiwa, tetapi sangat sedikit. Majoritinya bab-bab itu dibahagikan menurut hukum hakam Islam. Thalithan kutubus sirah. Kanat ahdas as-sirah an-nabawiyyah riwayat yarwiha as-sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila man ba'dahum. Sesungguhnya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sejarah Nabi ini mempunyai banyak riwayat yang kemudiannya disampaikan oleh para sahabat Rasulullah kepada generasi seterusnya, iaitu generasi tabi'in. Dan terdapat dalam kalangan tabi'in ini yang memfokuskan tentang sirah nabawiyah berbanding yang lain. Sebagai contohnya, antara tabi'in yang memfokuskan tentang sirah nabawiyah ialah seperti Urwah bin Zubair bin Al-Awwam yang telah menulis kitab Maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wahbun bin Munabbih Al-Yamani yang menulis kitab Fil Maghazi. Dan banyak lagi, dan ramai lagi tabi'in yang menulis kitab-kitab sirah yang menceritakan tentang sejarah hidup Nabi SAW. Kemudian Rabi'an Asy-Syi'r yasifu
syu'ara'ul Islam kathir minal ghazawati allati kanu yushahidunahum. Syair ini merupakan sebahagian daripada kemegahan dan budaya orang Arab sejak sebelum datangnya Islam. Dan ketika itu syair-syair ini banyak bersifat memuja harta, memuja berhala, memuja wanita. Tetapi apabila Islam datang, syair-syair ini telah dimurnikan dan banyak pensyair-pensyair Arab yang terkenal telah memeluk Islam dan mereka menghasilkan syair-syair yang menceritakan tentang peperangan, tentang kehidupan Rasulullah dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syarak lagi. Dan syair-syair seumpama ini dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi banyak syair yang menceritakan tentang peperangan yang berlaku, yang disaksikan ataupun diikuti oleh para pensyair ini ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadikan syair sebagai salah satu sumber ataupun masdar kepada sirah nabawiyah. Mizatus siratin nabawiyah, keistimewaan sirah nabawiyah. Al-awwal as-sihah, thumma al-wuduh, thumma al-bashariyah, wal-akhir as-sidq. Yang pertamanya sahih, kedua jelas, ketiga bersifat manusiawi, dan keempat benar. Mizatus siratin nabawiyah, as-sihah. أنها أصح السيرة لنبي مرسل فقد وصلت إلينا بأصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها وأحداثها الكبرى. أما سيرة غيره من الأنبياء فهي عبارة عن روايات يتناقلها أتباع تلك الديانات وليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي. Sirah Nabi SAW merupakan sejarah hidup yang paling sahih berbanding sejarah hidup Nabi-Nabi yang lain dan mempunyai bukti-bukti yang paling kuat. Kalau kita lihat, tiada keraguan dalam periwayatan sejarah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam hidup Nabi SAW. Berbanding sejarah hidup Nabi yang lain, yang mana ia bergantung kepada agama yang meriwayatkannya. Dan periwayatan ini tidak mempunyai asal yang kuat dari aspek penyelidikan ilmiah. ثانيا الوضوح أنها واضحة في جميع مراحلها منذ ميلاده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته بكل أحداثها وتفاصيلها الدقيقة حتى أنها وصفت لنا أكله وشربه وغير ذلك وهذا ما لا ينطبق على سيرة غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. Sirah Nabi ini merupakan sirah yang jelas dalam setiap peringkat kehidupan baginda, bermula dari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada kewafatan baginda. Dan setiap peristiwa dan penjelasannya itu bersifat terperinci sehingga boleh disampaikan kepada kita bagaimana baginda makan, bagaimana baginda minum, bagaimana baginda tidur, bagaimana pakaian baginda dan seumpamanya. Dan hal ini tidak dapat dalam sejarah hidup nabi-nabi yang lain. Thalithan al-bashariyah أنها لم تخرجه عن بشريته بل تحدثنا عن سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة فلم تلحقه بالأساطير ولم تضف عليه طابع الألوهية مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم صالحة لتكون قدوة للإنسان في حياته. Kalau kita lihat, sejarah hidup Nabi ini tidak terkeluar daripada sifat manusiawi. Dan sejarah hidup Nabi ini tidak ditokok tambah dengan cerita-cerita dongeng. Dan tidak pula ditokok tubuh badan
baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri tidak ditambah-tambah dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini menjadikan sejarah hidup Nabi ini bersih, yakni bebas daripada perkara-perkara unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Dan sejarah hidup Nabi boleh menjadi contoh kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupan dalam pelbagai aspek kehidupan. Kerana baginda merupakan ayah, seorang pemimpin, seorang qadi, seorang hakim yang berjaya lagi bijaksana. Berbeza dengan kisah-kisah sejarah hidup nabi-nabi yang lain, ada yang ditokok tambah dengan sifat-sifat ketuhanan sebagaimana yang berlaku kepada sejarah hidup Nabi Isa alaihi salam. Dalam periwayatan oleh Kristian, mereka menjadikan Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan, sedangkan hakikatnya tidak sebegitu. Okey. Seterusnya, rabi'an annaha tu'til insana ad-dalila ala sidqi risalatihi wa nubuwwatihi. Sejarah hidup sirah Nabi ini memberi dalil kepada manusia tentang kebenaran kerasulan baginda dan kenabian baginda. فخلال فترة وجيزة وهي 23 سنة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير وجه الدنيا لا عن طريق المعجزات وإنما بأدلة عقلية قاطعة أولها القرآن الكريم الذي يخاطب عقل الإنسان وبأسباب مادية طبيعية بتوفيق وتأييد من الله تعالى وما كان الله ليؤيد هذا التأييد الفريد في التاريخ لمن يكذب عليه بينما نجد في سيرة غيره أن الناس إنما آمنوا حين رأوا المعجزات دون أن يحكموا عقولهم في مبادئ دعواتهم. Kalau kita lihat sejarah hidup Nabi ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah dunia dalam tempoh masa yang pendek, iaitu sekitar 23 tahun. Yang mana baginda berjaya mengubah dunia ini berdasarkan dalil-dalil aqliyah. Bukan disebabkan oleh mukjizat baginda, tetapi berdasarkan dalil-dalil aqliyah. Dan yang paling utamanya ialah Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quranul Karim ini meraihkan akal manusia, tidak bertentangan, berbeza dengan agama-agama lain. Kerana ada dalam kitab-kitab mereka itu yang bertentangan dengan rasional akal, dengan fakta semasa. Sedangkan Al-Quran itu selari dan sesuai sepanjang zaman. Okay. Jadi Islam ini berkembang, dakwah Rasulullah ini berkembang berdasarkan rasional akal, berdasarkan kepada fakta dan dalil yang jelas yang boleh difikirkan oleh manusia. Bukan hanya disebabkan manusia mengikut Nabi disebabkan terpesona dengan mukjizat baginda semata-mata, tetapi lebih kepada Islam ini adalah agama yang rasional dan meraihkan akal manusia dan logik, sesuai dengan fitrah manusia. نكتفي في هذا القدر إن شاء الله. سنقابل في الأسبوع القادم. إذا عندك المشكلة, sekiranya anda mempunyai masalah, anda boleh email kepada saya halim_ibrahim@um.edu.my ataupun menghubungi saya menerusi WhatsApp. Ada dalam grup kan? Jadi ma'assalamah wa ilal liqa'. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.